Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair, salam ceria daripada saya Amy Sofia. Dan hari ini dah 3 hari berturut-turut kita bersama kan dalam Assalamualaikum. InsyaAllah semoga diberikan kesihatan, kemudahan dalam setiap urusan. Dan insyaAllah kita terus hari ini secara langsung 10 Disember bersama dengan 15 Jamadil Awal insyaAllah. Dan para penonton, ni dah start cuti sekolah, rancang perjalanan dengan baik, rancang aktiviti yang baik dengan anak, insya-Allah berikan masa yang berkualiti dan juga mencipta pengalaman dan kenangan bersama-sama insya-Allah. Pada pagi ini dalam Assalamualaikum subuh, pastinya kita nak mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan kita saja tapi kita nak ajak semua ahli keluarga kita, sahabat handai, rakan taulan, jiran dan sebagainya. Kepada anda semua para penonton TV Al Hijrah yang setia menonton TV Al Hijrah, insya-Allah pagi ini pagi-pagi subuh ni mungkin ada anak-anak yang dah bangun bersama-sama dengan kita. Kita cerita berkenaan dengan sedekah yang didoakan malaikat. InsyaAllah hari ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Jeffrey yang merupakan pengerusi Jawatankuasa Penaja Kompleks Masjid Asy-Syakirin, Bandar Mahkota Ceras. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila kita cerita berkenaan dengan sedekah, saya suka untuk kita ni menggalakkan. Kita kalau ni kan nak ceritakan dah cuti sekolah, kita nak galakkan anak-anak. Jadi kalau kita nampak orang ataupun kita nampak tabung ataupun kita galakkan untuk pergi. Jadi bila waktu yang paling sesuai, semua waktu sesuai sebenarnya. Tapi waktu yang terbaik, waktu yang paling sesuai untuk kita bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang sedekah ini, sebenarnya kita tengok dari segi fadilat dia terlebih dahulu. Pertama, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Selamatkanlah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan sebiji tamar. Maknanya besar sedekah ini. Sebagaimana disebut tadi, tidak ada masa sebenarnya. Tidak kata ada masa khas sedekah ni. Dia sebenarnya terbuka. Cuma kadang-kadang dalam hidup kita ni, ada Allah Ta'ala jadikan masa itu lebih baik daripada masa yang lain. Contohnya Ramadan, tentu lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Contohnya Jumaat, tentu lebih baik daripada hari-hari yang lain. Begitu juga dalam seharian kita hidup ini, tentu ada masa yang special. Jadi kerana itu kita rujuk pada sebuah hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tidak ada satu subuh pun yang dialami oleh hamba-hamba Allah kecuali turun kepadanya, pada mereka itu 2 malaikat. Yang mana salah satu daripada malaikat tadi berdoa, Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Sedangkan malaikat yang kedua pula berdoa, Ya Allah, berilah kerosakan, kemuflisan bagi orang-orang yang menahan hartanya, yakni yang bakhil. Maknanya daripada hadis ini, seolah-olah Nabi memberikan isyarat pada kita. Dalam kitaran hidup seharian kita, tak semestinya tunggu hari Jumaat, tak semestinya tunggu Ramadan, dan tak semestinya tunggu 10 akhir Ramadan, tetapi setiap hari pun ada waktu-waktu yang mana ada kelebihan berbanding waktu lain.
Sebagaimana hadis ni sebut, malaikat itu berdoa ketika mana subuh. Satu malaikat datang berdoa ketika subuh, gantikan apa yang diinfakkan. Dan malaikat yang kita bimbangnya ialah malaikat yang kedua juga berdoa. Kalau satu je berdoa tak ada masalah. Ada lagi satu malaikat yang berdoa, beri kemuflisan bagi yang menahan harta. Jadi dalam konteks ini, hadis ini kita perhatikan dua perkara. Pertama, apakah isi doa dia? Doa diberi ganti. Doa kemuflisan. Yang kedua ialah siapa yang mendoakan. Yang mendoakannya adalah malaikat. Yang mana kita sedia maklum, malaikat ni makhluk ciptaan Allah yang tidak sekali pun pernah mengabaikan tugasnya. Yang taat sepanjang masa, dan apabila yang taat ini berdoa kepada Allah, dan malaikat ini pula makhluk yang dekat dengan Allah, Masya Allah, ada hijab tak? Soalan kita kena tengok, ada hijab tak? Kita kalau kita berdoa mungkin lagi ada hijab-hijabnya, mungkin disebabkan ada maksiat yang kita lakukan. Tapi malaikat ini adalah makhluk yang suci. Mereka berdoa dan mudah-mudahan kita harap doa mereka tadi terus sampai pada Allah, dan waktunya bila disebutnya waktu subuh. Masya Allah, waktu yang cukup baik. Bangun-bangun saja terus kita lakukan ibadah yang cukup besar ini. Inilah kelebihan kalau disebutkan doa malaikat subuh ini. Itulah antara perkara yang kita kena perhatikan. Dan juga sedekah itu sendiri. Sedekah itu sendiri disebut dalam sebuah hadis lain, as-sadaqah tatfi'un khati'ah kama tatfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana dihapuskan api dihapuskan oleh air. Maknanya bangun pagi sedekah di samping didoakan oleh malaikat, menghapuskan juga dosa-dosa yang mungkin semalam sebelum tidur kita ada buat. Masya Allah, itu cukup cantik. Allahu Akbar. Daripada praktikalnya kita nampak, dan juga pahala pun dapat, dan juga ada impak kepada apa yang kita lakukan. Betul, Masya Allah. betul. Dan inilah dia, saya pagi-pagi ni rasa bersemangat bila kita cerita berkenaan dengan sedekah yang didoakan malaikat, yang memang termaktub dalam hadis. Dan juga ini juga semua rasa gembira pagi ni. Ramai ni pagi ni, Khatijah Osman, Zuraida, Dahlia Jamaluddin Asma'iku, Ustaz Ruslina Rahmat, Nur Azri Saharum, ramai lagi lah, Nur Syam Nasrun, Nur Ashikin, Cahaya Hidupku, Nur Madesa, Nur Aisyah Mahat, Nur Hasma Lisa, Haminah, Siti Absar Syafi'i, Azlina, Nina Haji Daud, insyaAllah. Jadi Ustaz, semua ni, semua yang sedang menonton ni, dan juga yang mereka yang tidak mungkin tak komen di Facebook, yang sedang menonton di TV Al-Hijrah, Mahani Yusof, Rina Ahmad, Salma Sharif, Asia Sufi Aimi, semua ni nak tahu juga apa antara formula untuk kita dapatkan rezeki yang infinity. Bukan sikit-sikit macam ni. Dengan bila kita bersedekah, kita dah tahu Allah ganti, bukan kita bagi satu, Allah bagi satu. Lebih daripada itu. Baik, kalau kita cerita tentang infinity, kita kena kaitkan juga dengan keberkatan. Masya Allah. Infinity itu berterusan, dan kita nak juga yang berkat. Maknanya berkat ini, infinity ini berterusan, berkat ini buat sikit dapat banyak. Macam orang pergi kenduri, balik kenduri bawa makan lebih, itu namanya berkat. Orang Jawa panggil berkat kan. Berkat ni yang lebih. Jadi apa formula untuk kita dapatkan infinity dan juga berkat? Pertama, Al-Quran sebut dalam surah Sabah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa sahaja yang kamu infakkan, fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah yang terbaik memberi rezeki. Jadi Allah Ta'ala bagi rezeki, Masya Allah, rezeki itu takkan berhenti, bersambung-sambung. Cuma dalam masalah kita nak menceritakan bagaimana nak dapatkan yang infinity ini, maka kita perhatikan banyak lagi cara-cara lain. Pertamanya kita buat secara berterusan. Amalan yang paling disukai oleh Allah ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Ini hadis Nabi sebut, hadis riwayat Imam Bukhari. Cukup jelas pada hadis tu, kamu bukan kata tak payah buat besar-besar. Kalau kamu mampu buat secara banyak, banyaklah. Tapi kalau kamu tak mampu secara banyak, kamu buat secara sikit-sikit yang berterusan. Bagaimana cara kita nak buat berterusan? Mungkin dengan kaedah zaman sekarang ni, dengan transfer online. Dia setiap hari dia transfer terus potongan dan sebagainya. Cuma perkara yang kita kena tengok juga, selain daripada kita buat secara berterusan itu, ialah kita nak mencari yang berkat. Pahala kita sedekah satu hal. Ke mana kita sedekah? Di mana tempat kita sedekah?
Itu yang kita nak tengok. Itu nama berkat. Contoh, kita sedekah di masjid. Selain daripada kita dapat pahala wakaf, kita akan juga dapat pahala ibadah orang yang buat di situ. Siapa yang pergi beribadah di situ, maka setiap kali orang beribadah, pahala sampai pada kita. Pahala sedekah yang dijanjikan oleh Allah, 3 perkara Nabi sebut yang takkan putus pahalanya. Sedekah jariah, anak yang soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah tak putus dah pahala. Orang datang ibadah pula tempat yang kita sedekahkan tadi. Setiap kali orang langkah masuk, setiap kali orang sujud, setiap kali orang qiyam, setiap kali orang zikir di situ, mari datang pahala pada kita. Akaun terus naik, tak berhenti. Bila dia start naiknya? Meninggal dulu ke? Tak. Selepas kita sedekah tu, walaupun katalah kita sedekah pada masjid, masjid tak buat lagi. Tapi bermula daripada saat itu dah berjalan dah. Masya Allah. Itu infinity. Itu infinity dan juga berkat. Maka berterusan dan bertambah-tambah. Ini yang kita nak cari, nak dapatkan. Dan sebagai motivasi kita pagi Sabtu ni, kita nak tahu apa kelebihan sedekah. Kita nak bagi kita jangan kedekut. Secara directnya jangan kedekut. Jadi kita nak tahu kelebihan sedekahnya. Barangkali ada disebut dalam Al-Quran dan hadis untuk memberi motivasi kepada kita. Baik. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Al-Quran sendiri banyak. Kita perhatikan Al-Quran terlebih dahulu. Secara ringkas maksudnya, barang siapa yang bersedekah 1 biji, 7 tumbuh daripada 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 pula biji yang lain, mana satu sedekah kita digandakan dengan 700. Yang itu dah sedia maklum, ramai yang baca, ramai yang dah ingat peringatan tersebut. Ada lagi hadis-hadis lain. Nabi sebut dalam satu hadis yang maksudnya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksud lebih baik di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita bersedekah. Allah Ta'ala muliakan. Mungkin tak nampak, tidak diberikan pangkat besar, tidak diberikan kedudukan, tapi mulia di sisi Allah. Kita nak cari kemuliaan di sisi manusia ke di sisi Allah? Apabila mulia di sisi Allah, insya-Allah mulialah di sisi manusia. Apabila yang di langit meredai kita, insya-Allah yang di bumi meredai kita juga. Yang seterusnya, yang kedua, saya sebutkan tadi, sedekah menghapuskan dosa. Itu kelebihan yang tak dapat dinafikan. Sedekah menghapuskan dosa, sebagaimana hadis yang sebut tadi, sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air menghapuskan api. Dan selebihnya ada lagi hadis-hadis lain yang banyak menceritakan. Antara satu perkara yang kita kena ingat ialah ada pintu khas bagi orang yang bersedekah. Satu hadis panjang, Nabi sebut hujungnya, barang siapa daripada ahli sedekah, maka dia akan diseru masuk ke syurga melalui pintu sedekah. Masya Allah. Hebat sungguh. Hebat sungguh. Masuklah. Siapa masuklah? Kamu yang mana? Kamu yang orang sembahyang pintu sembahyang, orang puasa pintu puasa, orang sedekah ada pintu sedekah. Masya Allah, hebat. Itu dia. Dan para penonton, kita pun rasa bersemangat lagi untuk sambung cerita berkenaan dengan sedekah di Doakan Malaikat ni dengan Hajatina Saklan, Latifah Abu Hasan, ramai lagi, insya-Allah. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.
الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan jika kamu bersedekah dan menderma. Ayo sucikan jiwa dan harta dengan berinfak kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Asyakirin Bandar Mahkota Ceras sekarang. Alhamdulillah, kembali kita dalam Assalamualaikum bersama dengan Ustaz Wan Jeffrey yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Penaja Kompleks Masjid Asyakirin BMC, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada semua yang sedang menonton kita, Zuraida Hashim, Khatijah Osman, Insya Kardiman, Cik Rozima, Nuraha Bahari, Putri Nadia, Zalilah, Haji Ahmad, Rohani Adam, Ruslina Rahmat. Saya terus semangat, insyaAllah doakan terus. Nuraini Karim, Norizan Hamzah. Ya, saya ada soalan daripada, insyaAllah saya akan cuba tanyakan kepada Ustaz, insyaAllah. Semua yang bertanya, Mak Yang no, Alhamdulillah. Okey, jadi Ustaz, kita tadi berkenaan dengan ganjaran bersedekah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita nak masuk dengan lebih dalam lagi, Ustaz sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Penaja Kompleks Masjid Asyakirin, kalau dapat Ustaz ceritakan kepada kami, antara tujuan pada hari ini adalah untuk program tabung infak masjid bersama Kompleks Masjid Asyakirin Bandar Mahkota Ceras. Jadi apa yang sedang dilakukan, projek yang bagaimana dan sebagainya? Baik, kami di Bandar Mahkota Ceras ini sudah hampir 20 tahun wujudnya taman tersebut, dan sehingga hari ini kita masih belum ada masjid yang boleh menampung jumlah jemaah yang mencukupilah. Yang kita ada sekarang adalah sebuah surau yang didirikan Jumaat, yang mana kadar kemampuan kapasiti jemaahnya 1,500. Dan kadang-kadang apabila contohnya hari Jumaat, contohnya hari cuti, program-program hari kebesaran, hari raya dan sebagainya, jumlah tadi dia melimpah. Jadi kerana itu di atas tapak seluas 5.3 ekar yang kami diberikan kepada kami, yang telah diwakafkan kepada kami. Jadi kami bercadang, berhasrat dan memang menjadi keinginan penduduk untuk melihat sebuah masjid yang boleh mengisi sekurang-kurangnya 3,000 hingga 5,000 jemaah. Kita nak buat supaya tidak ada lagi tambahan-tambahan. Dan tanah tersebut 5.3 ekar, kalau ikutkan projek asal kita nak buat kompleks, tapi mungkin memakan masa. Jadi peringkat pertama, fasa pertama, kita nak wujudkan sebuah masjid. Dan mudah-mudahan setakat hari ini, Alhamdulillah, syukur pada penderma-penderma, terima kasih diucapkan kepada penderma-penderma yang kami sehingga hari ini dah dapat mengutip dana sehingga 5.4 juta. Jadi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Cuma 5.4 juta tu nak buat masjid dalam 10 ke 11 juta masih belum dapat lagi. Kan? Ramai yang bertanya, kenapa tak buat dulu dengan apa yang ada? Kami di negeri Selangor ni kita tertakluk dengan syarat-syarat Jabatan Agama yang mana mesti ada kutipan 70%. Baru dibenarkan permohonan pecah tanah. Baru pecah tanah, belum lagi pembinaan. Jadi kan itulah kita memerlukan sangat sumbangan-sumbangan, dan bagi mereka yang ingin menyumbang, ada terpapar di layar TV masing-masing berkenaan dengan maklumat-maklumat yang diperlukan. Sekiranya akaun bank ada di situ, boleh tengok. Kalau rasa susah, tak sempat, boleh ambil website kami www.masjidasyakirin BMC. Belakang tu kena tulis bmc.com supaya nanti jangan salah pergi Masjid Syakirin lain. Banyak Syakirin ni, KLCC pun Syakirin. Jadi www.masjidasyakirinbmc.com. Di situ segala maklumat ada.
Boleh lihat perkembangan, boleh lihat di mana lokasi kami dan bagaimana perancangan-perancangan yang kami nak buat berdasar pada masa yang ada ni lah. Tapi itulah kami sangat-sangat memerlukan. Sangat-sangat memerlukan. Masya-Allah, dan kita nak bagi galakkan kepada penonton untuk kita nak jadikan sedekah ni antara agenda utama dalam kehidupan kita. Ada yang tanya kan, Ustaz saya ni macam mana ni, takut besar pahala sedekah tapi takut salah banyak ke, salah sikit tak apa. Jadi jauhkan daripada rasa macam tu. Alamak banyak sangat ni bagi kot kan. Tapi jadi macam mana? Aku ni tak kaya tapi bersedekah. Lepas tu ada pula kata kalau bagi ni sekarang ni dah macam menunjuk-menunjuk pula. Lepas tu nak bagi sekaligus ke, nak bagi sikit-sikit ke atau bagaimana? Ada beberapa persoalan di situ. Pertama sekali ialah nak bagi banyak ke nak bagi sikit. Aku ni ada sikit, tak boleh bagi banyak. Soalan tu mudah je jawapan dia. Bagi yang ikhlas. Ya, masya-Allah. Sebab rezeki pahala ni Allah Taala tengok pada keikhlasan kita. Kita ada banyak, kita bagi banyak, masya-Allah dengan ikhlas. Maka alhamdulillah, kita ada sikit, bagi sikit dengan ikhlas. Masya-Allah, itu yang diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah ialah apa yang kamu beri dengan ikhlas. Tak kiralah banyak ataupun sikit. Dan sebab kami ramai juga yang bertanya dengan saya sebab nombor telefon saya tertera sama di situ. Ustaz, saya nak derma, saya tak ada duit banyak. Konsep kami membuka ruang kepada siapa saja nak menderma. Ada yang derma RM20, ada yang derma RM10. Kami bukan jual lot-lot, tak ada. Sebab kita namakan saham wakaf. Dia terbuka kepada siapa saja, berapa banyak sekalipun. Dan yang kedua, takut jadi menunjuk-nunjuk. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, dalam beribadah kamu jangan riak. Tetapi kamu jangan malu menunjukkan ibadah kamu. Kamu jangan riak dalam ibadah. Tak boleh. Apabila kita riak, maka habislah pahala dia. Tetapi kamu jangan malu nak tunjuk kamu buat ibadah. Malu nak sembahyang jemaah takut orang nampak. Tak kena. Malu nak sedekah takut orang nampak. Tak. Yang penting kita sedekah, kita buat ibadah. Jangan malu, jangan sembunyi. Tetapi jangan diselitkan dengan riak. Itu saja yang penting. Macam mana nak takut jadi orang tunjuk pakai cek apa semua. Tak ada masalah kamu nak tunjuk pakai cek. Mungkin memberi motivasi pada orang lain. Motivasi, dia sedekah banyak ni banyak, aku pun nak sedekah juga. Dan dengan kita buat cek apa semua, orang lain nampak, di sini boleh sedekah, ada ruang nak bersedekah. Kalau tidak ada macam tu, tak ada orang tahu. Cuma yang pentingnya jangan kita selitkan nak tunjuk pada orang, aku bagus, aku sedekah. Itu tak boleh. Itu perkara yang kita kena faham dalam bentuk dalam konsep sedekah ini. Itu perkara dia. Dan pagi ni Ustaz ni kita nak ajak khususan untuk para penonton TV Al-Hijrah, ayuh kita membantu, kita tolong siapkan kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Jadi Ustaz, kalau boleh Ustaz ceritakan berapa lagi yang kita perlukan dan bagaimana sekali kita war-warkan kepada para penonton untuk bagaimana cara untuk menyumbang dana kepada kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras ini, insya-Allah. Okey, alhamdulillah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita di atas tapak 5.3 ekar ni kami berhasrat untuk membina sebuah kompleks yang mana dalam kompleks tersebut disertakan sekali dengan dewan, rumah kedai dan sebagainya bagi membantu masyarakat setempat nak dijadikan sebagai one stop center. Tempat beribadah, selain daripada ibadah, tempat mereka mendapatkan nak berniaga dan sebagainya. Ada majlis kahwin pun, ada dewan di situ. Jadi cukup lengkap. Tetapi buat masa sekarang ni keperluan untuk bina kompleks itu terlalu besar. 27 juta. Jadi kita dah ubah kepada keperluan asas ialah mendirikan masjid terlebih dahulu, yang mana masjid ini mengikut perancangan kami pun kami akan buat secara berperingkat. Maknanya fasa pertama dan fasa kedua. Fasa pertama sekitar 3,000 jemaah, fasa kedua akan jadi sebagai penuhnya 5,000 jemaah. Dan bagaimana nak menyumbang, kita buka 3 akaun. Ada Maybank, ada RHB, ada CIMB. Semuanya atas nama JK Penaja Pembinaan Masjid Asy-Syakirin. Begitu juga saya sebut tadi, untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut bolehlah pergi ke laman web kami www.masjidasy-syakirinbmc.com. Dan juga bagi mereka yang nak dapat maklumat setengah orang ni, dia nak bercakap,
nak tanya, nak call, boleh berhubung dengan kami. Ada 3 nombor yang kami sertakan. Tuan boleh tengok di layar sekarang. Salah satunya nombor saya sendiri, 019-369-7817. Yang kedua, Biro Infak kami, Tuan Haji Rasul, 016-444-0434. Dan juga bagi Biro Infak bagi muslimatnya, 017-332-5819. Jadi di situlah pada nombor ni nak bertanya, nak perkembangan, ada setengah orang dia suka bercakap. Tengok saja tak puas, nak tanya. Jadi boleh bertanya di situ. Dan kalau mereka yang nak dapat maklumat yang lebih lagi, bolehlah pergi ke laman web kami. Kami juga ada Facebook, Masjid Asy-Syakirin, Kompleks Masjid Asy-Syakirin, Bandar Mahkota Ceras. Insya-Allah. Dan saya mewakili jemaah penduduk di sana, penduduk Bandar Mahkota Ceras, mengucapkan terima kasih awal-awal lagi kepada mereka yang berinfak, dan mudah-mudahan rezeki tuan-tuan yang tuan-tuan infakkan kepada kami diberkati oleh Allah dan juga pahalanya berterusan sampai ke akhirat, masya-Allah, dan memudahkan orang lain untuk beribadah. Allah mudahkan kepada tuan-tuan yang berinfak untuk menuju ke jalan syurga, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Jafri, Pengerusi Jawatankuasa Penaja Kompleks Masjid Asy-Syakirin, Bandar Mahkota Ceras, atas perkongsian pada pagi ini, insya-Allah. Dan juga ayo sama-sama kita meletakkan pada hari ini kepada siapa, kepada mana kita nak salurkan indah dia kepada Kompleks Masjid Asy-Syakirin, Bandar Mahkota Ceras. Terima kasih kepada anda para penonton. Teruskan setia bersama kami. Selepas ini kita bertemu lagi dalam Assalamualaikum jam 7 selepas ini. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan jika kamu bersedekah dan menderma. Ayo sucikan jiwa dan harta dengan berinfak kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Asy-Syakirin, Bandar Mahkota Ceras sekarang.